Salam sejahtera Malaysia. Pertama, aku nak ucap tahniah. Tahniah kepada Anwar Ibrahim. Sebelum itu, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kenapa mau ucap tahniah kepada Anwar Ibrahim? Kerana dia berjaya menjadi ketua pembangkang yang amat efektif dan seterusnya dia berjaya untuk membuat satu sefahaman, kesepakatan dengan Perdana Menteri kita yang bijak, Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sehingga banyak kejayaan yang telah dicapai hasil daripada MOU. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hasil setahun MOU Pakatan Harapan dengan Kerajaan Persekutuan. Okey, jadi antara kejayaan-kejayaannya, pertama, kejayaan hasil MOU ini nombor 1, Akta Anti Lompat Parti. Akta Anti Lompat Parti yang diluluskan di Parlimen pada 28 Julai 2022 adalah kemenangan terbesar buat rakyat. Saya setuju yang ini. Sangat-sangat setuju. Dan satu titik permulaan baru dalam sistem demokrasi negara Malaysia. Saya setuju tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Saya muak sudah. Hari ini kita undi, besok dia tukar parti. Nombor 2, pewartaan undi 18 dan pendaftaran pemilih otomatik. Okey, ini pun salah satu yang bagus, tapi banyak cabaran dan satu strategi baru dalam politik yang akan membuat parti-parti politik, orang-orang yang bertanding terpaksa merombak semula segala taktik, cara, pengalaman yang mereka pernah ada. Pindaan umur kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih otomatik telah diwartakan secara rasmi dan berkuat kuasa pada 15 Disember tahun 2021. Kemudian nombor 3, moratorium B50. Pemberian moratorium pinjaman bank kepada kumpulan 50% terbawah atau B50 merupakan satu kemenangan pada rakyat. Ini pun penting juga. Selalu B40 dan banyak lagi, tapi jarang kena sebut B50. Kali ini kerana MOU ada B50. Tahniah. Kemudian apa lagi? Nombor 4, pembaharuan Parlimen. Pembaharuan Parlimen telah menjadi salah satu daripada 6 transformasi utama dalam MOU ini, dan antara pencapaian utama yang dapat dilihat iaitu melalui pemerkasaan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen dengan penyertaan yang lebih seimbang di antara ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang. Ini antara yang terbaik. Nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan sama rata untuk semua ahli Parlimen. Hasil daripada MOU ini ke semua ahli Parlimen daripada kerajaan dan juga daripada pembangkang yang dirangkumi oleh MOU ini telah menerima peruntukan yang sama. Tahniah, demi menjamin hikmat yang berkesan dan manfaat akhir dinikmati oleh rakyat jelatan negara Malaysia. Dan pastinya berita terbaik untuk negara Malaysia, terutama untuk negeri Sabah dan Sarawak, iaitu Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Usaha memperkukuhkan usaha ke arah pelaksanaan perkara-perkara yang termaktub dalam MA63 telah dipersetujui bersama. Ini satu kejayaan yang sangat besar untuk negara Malaysia. Saya fikir ini akan membawa banyak manfaat kepada rakyat-rakyat di negeri Sabah, di negeri Sarawak yang sudah lama dinantikan. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih kerana beliau sangat cemerlang, sangat-sangat bijak. Yang inilah kenapa saya kata, jangan pergi tukar dia dulu. Walaupun ada orang-orang daripada UMNO kah, daripada PH kah, dari mana-mana yang mau tukar dia, jangan dulu. Kerana ini nyata bahawa ini kecemerlangan. Ini satu perkara yang sangat bagus. Okey. Jadi memastikan nombor 7, tuan-tuan dan puan-puan, ini terbukti jelas. Aku salut 102 juta peratus. Kebebasan badan kehakiman. Ini terbukti jelas memang benar-benar terjadi ketika
Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri Malaysia. Okey. Kebebasan badan kehakiman dapat dilaksanakan dengan amat cemerlang. Memastikan badan kehakiman sentiasa bebas dari sebarang campur tangan daripada mana-mana pihak. Kesemua transformasi yang telah dilakukan ini adalah untuk menjadikan Malaysia negara yang lebih stabil selain membuktikan kepada rakyat yang Pakatan Harapan mampu mengetepikan sentimen politik demi kesejahteraan rakyat negara Malaysia. Wow, syukur, puji Tuhan. Hasilnya beberapa pindahan perlembagaan telah dapat dilakukan dan ia tidak mungkin akan berlaku tanpa adanya MOU ini. Okey, jadi jika semua transformasi ini boleh dicapai melalui MOU ini, bayangkan betapa banyaknya transformasi dan reformasi institusi yang boleh dilakukan sekiranya peluang dan mandat rakyat diberikan sekali lagi kepada Pakatan Harapan. Ini ditulis oleh Fahmi Fazil. Fahmi Fazil, beliau adalah pengarah komunikasi Pakatan Harapan dan juga adalah ahli jawatan kuasa pemandu untuk MOU. Ditulis 13 September tahun 2022. Tahniah diucapkan bukan saja kepada Anwar Ibrahim, tetapi kepada Perdana Menteri Malaysia yang memang bertindak sangat cemerlang, berjaya memimpin negara Malaysia dengan cemerlang sekali. Saya percaya dunia sekarang melihat Malaysia sebagai satu negara yang mantap, yang hebat, yang boleh dipercayai, tidak pernah membiarkan jenayah begitu saja dan pemimpin-pemimpinnya berintegriti. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap pada masa-masa yang akan datang, tak kisahlah sama ada itu daripada BN UMNO atau daripada Pakatan Harapan atau siapapun yang mentadbir negara Malaysia nanti, saya sentiasa mengalu-alukan adanya MOU seperti ini supaya kestabilan negara Malaysia punya politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dapat dijamin dan dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, so kalau sudah ini memang terbukti boleh berjaya, kenapa tidak mau buat lagi? Bagi saya tiada masalah untuk MOU seterusnya, sebab sudah terbukti MOU memang mendatangkan banyak manfaat kepada negara Malaysia dan juga kepada rakyat jelata. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kamu jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Komen bagus kah, tak suka kah, suka kah, terpulanglah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.